Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qina azaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dipanjangkan usia, diberikan dengan nikmat kesihatan, diberikan dengan kelapangan. Maka marilah sama-sama kita mengambil segala pemberian daripada Allah dengan memperbanyakkan amal kebajikan. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga dan kita dijauhi daripada azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih lagi pada muqaddimah, iaitu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita sambung pada muka surat yang ke 4. Betul ke 4? Kau surat berapa tak? Ada tanda apa tak? Okey, kita sambung pada muka surat 4, pada hadis yang bawah tu. Rasa saya lah, pada muka surat 4 pada hadis asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. InsyaAllah kita sambung ke situ. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan laknatullah juga akan melupakan engkau dari sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Artinya, orang-orang yang paling dahsyat siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberikan manfaat akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Kata Imam Ghazali sebelum dia sampaikan hadis ini, Imam Ghazali menekankan berkenaan dengan niat, berkaitan dengan bergembiralah kita apabila kita boleh menuntut ilmu ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang menuntut ilmu ikhlas kerana Allah ni, manusia itu dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat.
Itu kelebihan yang pertama, dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di lautan, yang berada di awangan, yang berada di daratan. Makhluk Allah taala yang kita sebut dengan istilah binatang ni akan doakan kepada orang yang menuntut ilmu. Maka Imam Ghazali kata, gembiralah kita kalaulah kita boleh ikhlas dalam mencari ilmu. Tetapi kalaulah kita mencari ilmu tapi kita makin jauh dengan Allah, cari ilmu tapi maksiat makin banyak, cari ilmu selalu dah tapi tak beramal, maka Imam Ghazali menyatakan bahawa sesungguhnya kita telah memakan ataupun digunakan oleh syaitan laknatullah atas tipu daya syaitan. Dia suruh kita pergi main mengaji, ni ambillah mengaji, tapi dia tak bagi kita amalkan, dia tak bagi kita gunakan ilmu kita untuk dipraktikalkan. Sebab apa? Syaitan dia tak akan bagi manusia beramal untuk dapatkan syurga. Ya, dia bagi kita main majlis ilmu, pergilah, tak ada masalah. Tapi dia cuba halang untuk kita nak buat kebaikan dengan ilmu kita. Cuba halang dia. Sampailah kita apa? Kita termakan dengan tipu daya syaitan, dan sampailah kita mengikut kepada syahwat kita. Maka keluarlah hadis ini, siapakah orang yang paling dahsyat siksaan di hari akhirat? Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling dahsyat, kata Nabi SAW, di hari akhirat dengan siksaannya ialah manusia yang alimun, manusia yang alim. Dia ada ilmu bukan min banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak mengizinkan, lam yanfa'hu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan untuk si hamba Allah yang alim ni beramal. Sebab apa Allah Ta'ala tak izin? Mungkin tersalahnya, mungkin dalam keadaan termakan hawa nafsu ataupun godaan syaitan. Sampai apa? Sampailah Allah Ta'ala tak izinkan. Hari ni belajar banyak dah, tapi masih lagi kita bangga diri, maka Allah Ta'ala tak izinlah tu. Masih lagi ada sifat sombong, tak ikhlas kerana Allah, maka tengok dekat situ. Untuk kita nak ubah diri kita menjadi lebih baik, kita muhasabah diri kita dalam keadaan, ya Allah, hari ni aku dapat ilmu, tetapi sebab apa aku tak boleh nak mengamalkan ilmu? Dapat ilmu banyak dah, tapi bila tak nak amal payah. Apa nak buat tuan-tuan? Masa ketika inilah muhasabah diri, ya Allah, betulkah aku cari ilmu kerana-Mu, ya Allah? Ya Allah, adakah ilmu yang aku dapat ni ilmu yang bermanfaat bagi diriku? Cek balik salah kita kat mana. Sebab apa tak boleh amal? Cek balik. Mungkin ada salah kita dengan manusia ke, ada salah kita dalam bentuk niat ke. Ubahlah diri. Selagi mana nyawa dikandung badan, ubahlah diri. Ikhlaslah niat kita dalam mencari ilmu kerana Allah. Sebab paling tak ada pun sebab nu takut akan asyaddun nas azaban. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati juga, kalau tuan-tuan duk rajin baca dalam bab Al-Khawf, Syekh Abdul Qadir kata apa? Paling tak ada pun takut dengan siksaan Allah.
Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala adalah daripada kalangan para alim ulama. Dia ada dua. Pertama, orang yang takut sahaja kerana Allah atas siksaan. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah sebab kenal Allah. Ulama takut kepada Allah sebab kenal Allah. Dia kenal apa? Dia kenal bagaimana sifat Allah. Dia tahu bagaimanakah siksaan Allah. Dia tahu bagaimanakah penyayangnya Allah. Dia tahu bagaimana dalam keadaan telitinya Allah. Maka dia takut kepada Allah sebab dia kenal Allah. Ada orang yang takut kepada Allah sebab siksaan Allah ya. Dia tak kenal Allah, tapi dia tahu ada azab api neraka Allah Ta'ala menanti. Hak tu pun jadilah sikit pun. Cuma yang bahagian takut sebab siksaan, kadang-kadang tuan-tuan dia boleh terumbang-ambing sebab dia hanya at-taqlid, hanya ikutnya. Orang kata apa? Ular sawa ataupun ular akan menyebabkan, misalnya tadi menyebabkan kematian. Dia takut dengan ular hanya sebab boleh menyebabkan kematian. Tapi dia pernah tengok dah ular? Tak pernah tengok. Dia tahu dah keadaan dia macam mana? Tak tengok. Tapi dia takut pada ular. Macam budak-budak yang tak kenal ular, dia akan pergi kepada ular tu. Dia akan pergi dekat dengan ular. Dia takut dah ular, dia tak takut ular. Sebab dia tak tahu kebinasaan ular. Tapi bila dia tengok yang si ayah ni takut kat ular sebab ular tu berbisa menyebabkan kematian, maka si ayah pun lari. Anak tengok ayah lari, anak lari. Anak takut kepada ular, pada ikutkan hukum asal anak tu tak takut, tapi sebabkan dia tengok ayah dia lari, dia lari. Cukup sampai dekat tu pun at-taqlid. Kita ikut jadilah. Tapi yang paling baik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah dalam ilmu pun. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tak ada pun bila kita tak beramal dengan ilmu, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Paling tak ada pun, ya Allah, adakah aku golongan yang akan teruk disiksa di hari akhirat kelak hanya kerana hari ini aku duduk dalam majlis ilmu, tetapi apa yang aku dapat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, satu habuk pun tak buat. Asyaddun nas, kata ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah takat tu dengan takut azab. Kita akan cuba mengamalkan apa yang kita dapat. Paling tak ada pun mala yudraku kulluh wala yudraku kulluh. Tak ada sangat pun. Cubalah ambil yang paling sikit. Macam kita lah hari ni tuan-tuan, katalah kita tak berkemampuan untuk hadir solat Jumaat atas sebab SOP. Paling tak ada pun niat tu ada nak pergi. Macam tu. Kalau Ustaz tak mampulah nak pergi sebab kesihatan, tapi niat teringin nak pergi sangat-sangat dah. Kalaulah boleh pergi, memang nak pergi. Cukuplah dengan niat tu ada. Jangan kata, oh lega kan ni tak kena pergi main Jumaat nah. Sebab hari ni cek suhu 7 poin ataupun 72.0, malah nak pergi lah. Dia pula beli suhu dah. Setiap hari Jumaat keluar 72.0. Tuan-tuan, itu memang nampak daripada mula sekali tak mau pergi dah. Paling tak ada pun niat nak pergi ada. Kesungguhan nak pergi tu ada. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha fawallahi indahu hasanatan kamilah. Dia dapat dah satu pahala. Niat dia nak pergi, cuma tak berkesempatan atas faktor kesihatan, dia pun tak pergi. Tetapi niat nak pergi, dia dapat satu pahala tuan. Niat kita hari ni dapat ilmu, saya nak mengamalkan ilmu tu, cuma ada kekangan, ada istilah dengan kepayahan untuk nak mengamalkan benda tu. Niat nak buat, berusaha nak buat,
maka di sini Allah Ta'ala bagi satu pahala dah. Tapi dapat ilmu malam ni, dapat ilmu bila kita menuntut ilmu, balik tak payah dua amal kan, macam payah susah lah, sukar lah. Maka takut asyaddun nas azaban yaumil qiyamah, dahsyat siksaan di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalau kita kata ustaz macam tu, baik tak payah mengaji terus. Dah kata dapat ilmu siksa lagi teruk, baik tak payah mengaji. Tak mengaji lagi teruk siksaan, lagi payah jalan nak sampai ke syurga. Alam-alam mengaji ni dapat juga satu petunjuk daripada Allah. Tak mengaji lagi tak dapat apa, tuan-tuan. Tak mengaji lagi tak tahu apa. Maka dalam keadaan tadi, apa kita kena buat? Perbetulkan niat kita mencari ilmu tadi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan kemudiannya disebutkan lagi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, yakni tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, yakni tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas, tetapi tidak disebutkan wa qalbin la yakhsha'. Wa qalbin la yakhsha' tu dalam hadis daripada Imam Ahmad dia tak sebutlah. Dia sebut hanya Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Nabi sentiasa doa benda tu. Doa semoga kita dijauhi daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, amalan yang tidak diterima, dan yang keempat, doa yang tidak dimakbulkan. Inilah doa Nabi ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Habis ngaji kata tuan, doalah doa ni. Ataupun habis solat habis solat tu doa dengan doa ni, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Empat benda yang Nabi sebutkan dengan yang pertama tadi, Nabi sebut daripada sudut ilmu, kemudian hati, kemudian Nabi sebut berkaitan dengan amalan, dan juga yang seterusnya berkaitan dengan doa. Diamalkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kemudiannya, dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, marartu lailatal usri bi aqwamin sana bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqaridi min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru
bil khair wa la na'tihi wa nanha anis syarri wa na'tihi. Daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melalui pada malam aku berisra ataupun diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban daripada Anas radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ini bukan Mi'raj lagi, ini baru Isra. Ketika mana Nabi diisrakan, Nabi lihat satu kaum yang dipotong lidahnya menggunakan gunting yang diambil daripada api neraka, siksaan yang berat. Apa yang mereka buat sehinggalah mereka ni disiksa macam tu? Mereka suruh orang buat baik, tapi mereka yang tak buat. Mereka suruh orang buat baik, tapi mereka sendiri tak buat baik tu. Dan mereka suruh orang buat jahat, tetapi mereka yang buat jahat tu. Mereka larang orang buat jahat, tetapi mereka yang buat jahat tu. Faham istilah tak? Janganlah minum arak, tapi dia yang minum arak. Janganlah buat sesuatu yang Allah Ta'ala larang, seperti mana memakan harta rasuah, tapi dia sendiri makan. Inilah yang kena, kadang-kadang terkena kepada diri kita sendiri. Yang kadang-kadang kita kata, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, tapi kita sendiri yang buat. Itu yang takutnya nak jadi seorang guru, takutnya nak jadi seorang penyebar dakwah. Bila kita kata, kita suruh orang yang kita duk ajak dia ni, jangan buat macam tu, jangan buat macam tu, tapi sayangnya kadang-kadang kita terbuat. Hatu yang ramai para asatidah duk takut nak mengajak ni tuan-tuan. Hatu tanggungjawab kita. Kita nak kena di hadapan Allah, siksaan bukan ringan, lidah dipotong dengan menggunakan gunting yang diperbuat, yang diambil daripada api neraka. Apabila dia suruh orang buat baik, tapi dia tak buat, pandai cakap, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni, tapi dia yang buat. Ataupun dia sendiri tak buat benda tu. Jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, tapi dia sendiri yang buat. Tuan-tuan, setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan, jangan, kalau kadang kita kata, Ustaz, yang penting saya dah suruh dah, jangan. Takut bila kita suruh dia buat, kita sendiri yang tak buat. Ayah suruh anak semayang, tapi ayah sendiri tak semayang. Ayah suruh anak tutup aurat, dalam masa yang sama ayah sendiri tak tutup aurat. Apa yang Nabi SAW sebut saat diisrakan, golongan inilah yang dia gunting lidah dia menggunakan gunting daripada api neraka. Lepas itu bahaya, tuan-tuan. Nak ubah diri orang, kita nak cuba ubah diri orang, kita kena cuba ubah diri kita dulu, sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Lepas itu bagaimana pendakwah yang malang yang Nabi SAW nyatakan dalam api neraka Allah, ketika mana diazab dalam api neraka, orang ramai tengok, dia ni bukan atas dunia dulu duk mengajak kami ke? Dia ni atas dunia dulu bukan duk bagi peringatan kepada kami ke? Sebab apa dia dihumban ke dalam neraka Allah? Sedangkan kalau istilahnya al-ulama, istilahnya orang yang menyampaikan ilmu, sepatutnya dia adalah golongan VIP. 4 golongan VIP Allah. Apa? Yang pertama syuhada,
yang kedua al-ulama, yang ketiga qari, yang keempat yang disebutkan dengan dermawan. Bukankah mereka ni VIP? Tiba-tiba ulama ataupun orang yang menyampaikan dakwah ni tiba-tiba masuk dalam neraka. Sebab apa? Maka keluarlah, apabila aku suruh kalian buat baik, aku sendiri tak buat baik. Apabila aku suruh kalian tinggalkan kejahatan, aku sendiri buat jahat. Macam satu gambar yang orang pernah tunjuk, tuan-tuan. Seorang guru, dia arahkan untuk pelajar dia ni naik jambatan ni, dipersilakan naik jambatan. Semua pelajar dan naik jambatan, tetapi tuan-tuan, dia sendiri terjun. Dia tak naik pun jabatan yang selamat, dia sendiri pergi terjunam ke belah gaung. Macam itulah ibaratnya, kalaulah kita yang suruh orang buat baik, orang masuk syurga tuan-tuan dengan selamat, kita mana? Kitalah yang dihumban ke dalam neraka Allah. Sebab itu nak suruh orang lain buat baik, kita kena muhasabah diri kita dulu. Kita kena buat baik dulu. Tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan semayang dengan baik, kita kena semayang dengan baik dulu. Tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan rajin sedekah, kita kena sedekah dulu. Tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan mai majlis ilmu, belajar bersungguh-sungguh, kita kena belajar bersungguh-sungguh dulu. Sebab apa? Sebab yang disebutkan dalam hadis ini, kita takut kita suruh orang buat baik, kita tak buat. Sesaan yang berat bagi mereka yang melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia suruh orang buat baik, tapi dalam masa yang sama dia tak melakukan kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah engkau, kata Imam Ghazali, berhati-hatilah engkau wahai saudaraku. Imam Ghazali pesan kepada kita, hati-hati, perbetulkan niat kita, jaga betul-betul niat kita. Jangan sekali-kali kita rasa tak apalah, yang penting aku dah suruh dah. Jangan takut-takut kita suruh kita tak buat. Bermaksud kat situ asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Paling takut apa? Kita orang yang paling teruk sesaan di hari akhirat, sebab kita ada ilmu tapi kita tak beramal dengan ilmu. Kita tahu benda tu tak boleh buat, tapi kita duk buat. Maka kita manusia yang berat sesaan di hari akhirat. Maka Imam Ghazali peringat yang atas ni, ingatlah saudara-saudaraku, kalau hari ni kita dapat ilmu, paling tak ada cuba amalkan. Paling tak boleh pun buatlah sat. Paling tak ada pun rasalah sikit. Supaya dengan zuk, dengan perasaan kita tadi tuan-tuan, kita akan sampai kepada suatu tahap yang disebutkan dengan nihayah bidayah. Nihayah hidayah. Kita duduk mengaji kitab Bidayah Hidayah, akan sampai kepada satu tahap nihayah hidayah, penghujung kepada hidayah Allah, bila kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar. Hak tu penting belajar, tuan. Nak amal dengan apa yang kita belajar, mesti kena betul ikhlas, kena betul-betul tekun, kena betul-betul cari redha Allah. Maka bila Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak tengok tahap manakah penguasaan kita terhadap ilmu kita tu. Adakah sampai kepada tahap yang betul-betul redha kepada Allah, ataupun bawah lagi, ataupun ilmu yang tidak bermanfaat, wal'iyadzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka Imam Ghazali berpesan kepada kita, wahai saudara-saudaraku, maka berhati-hatilah engkau daripada tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipu dayanya. Berhati-hati dengan tipu daya syaitan, laknatullah, dengan tipu daya helah syaitan yang laknatullah. Yang syaitan ni bijak, tuan-tuan. Syaitan kenal kita bukan baru kemarin. Syaitan kenal kita daripada kita lahir. Dia dah kenal kita dah. Dia dah tahu dah kelemahan kita takat mana.
Bila dia tengok, oi dia ni daripada dulu kedekut, dia duk main sentimen kedekut tu. Oi dia ni dulu ni suka kacau orang, dia duk main sentimen kacau orang sampai orang sakit hati dengan kita. Dulu ni dia ni duk sibuk hal dunia, dia main sentimen hal dunia tu. Baru nak main mengaji, tiba-tiba ada urusan nak kena pergi beli barang, dia main sentimen dunia. Tu yang kata syaitan ni bijak. Dia kenal kita. Dia kenal kita luaran kita. Apa kita buat dia kenal, tapi dia tak kenal dalaman kita. Sebab yang tahu dalaman hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan insan itu sendiri. Tapi kalaulah syaitan, dia kenal yang mana? Luaran kita. Dia dekat dengan kita, tuan-tuan. Dia sentiasa dekat dengan kita. Dia tahu apa kelemahan kita. Dia ni kuat marah, dia tahu. Dia rajin cucuk dalam bab kemarahan, saat-saat je bagi kawan ni marah. Sebab orang yang boleh elakkan diri daripada kemarahan adalah ahli syurga. Maka dia cucuk supaya kawan ni rajin marah. Maka bila rajin marah, tuan-tuan, jauh dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan kenal. Sebab tu syaitan ni dia banyak tipu daya dia, helah dia. Kadang-kadang dia nak suruh kita masuk neraka dengan segera. Dia buat apa? Dia bagi satu keadaan yang kita nampak, betul dah, hak ni taat kepada Allah. Tapi sebenarnya dalam keadaan masa yang sama, dia nak bagi kita kena azab. Contoh, dia suruh kita main majlis ilmu. Dia tahu kita ni orang yang payah nak beramal, maka dia suruh kita main majlis ilmu. Kita pun main, tapi sayang kita tak beramal. Kita kata tak apalah, yang penting main jadilah. Maka dia akan main tipu daya dia. Tak apa, hang main majlis ilmu, hang buatlah benda-benda apa, hang buatlah benda-benda yang hang nak apa, yang penting hang dah main. Dia main ke situ sampailah kita tak boleh nak beramal dengan ilmu. Maka dekat sinilah, tuan-tuan, dia berjaya. Macam contohlah, tuan-tuan, kadang-kadang dalam solat kan, saya sebut solat lah, kadang kita bawa handset kan, bawa handset. Bila kita bawa handset masuk dalam keadaan solat kita, kadang dia main pun, tuan. Dia main time tu orang nak telefon kan, yang padahal time tak solat tak ada seorang pun teringin telefon. Dia main telefon. Ataupun dia tak payah telefon lah, kita pula hari ni lupa pula, ataupun dah silent lah. Tak apa, vibrate biarlah. Dia main tengah-tengah sembahyang, Allahu Akbar, mahnya tuan-tuan rasa, tuan-tuan fikir tak? Tak fikir lagi. Kena pula time tu 25 bulan jadi masuk gaji pula. Masuk gaji dah, tengah solat tu dia main ke situ lah. Sebelum tu dia kata tak apa, hampir sembahyang masjid, tak apa, hampir sembahyang masjid. Dia suruh kita buat baik, hampirlah sembahyang masjid. Kemudian dia pula main pula, mula nak tinggal dah handset dalam kereta. Dia kata lagi hang tinggal handset dalam kereta, lagi orang main katok termin tak boleh kena masuk. Orang masuk, dia pun kata, lepas tu kata nak off. Dia kata ya kan ada orang telefon pun. Kita pun tak apalah, silent cukup lah, vibrate dah. Allahu Akbar. Time tu dia mula, tuan-tuan. Time tu dia jolok segala-galanya. Masa itulah mesej untuk tuan-tuan. Maka hilang tak khusyuk kita dalam solat? Hilang. Tapi kalau tuan-tuan tengok pemain bola yang duk main bola, tuan-tuan pernah tengok tak dia main bola pegang handset? Tuan-tuan pernah tengok tak dia main bola tiba-tiba buh handset dalam poket? Tak ada kot, tuan-tuan ni. Awak syaitan tak goda ke masa tu? Dia nak goda pun tak ada kerja. Sebab benda tu bukan melibatkan dengan ukhrawi dia. Tengah-tengah main bola, tiba-tiba orang telefon. Ada manfaat tak? Tak ada manfaat apa pun. Tetapi sebab apa kita yang solat 5 minit, yang syaitan goda tu? Sebab boleh menghilangkan khusyuk. Itu ya. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman berjaya sebab apa? Salah satu sebab dia apabila dia salat khusyuk. Maka bukan salah, tuan-tuan, tak salah. Kadang tuan-tuan kata ustaz habis tu tak boleh masuk handset dalam poket ke, nanti ada. Tak salah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan
pernah dengar ada seorang ustaz daripada Selangor, dia duduk belah sini lah, rasa tak apa kenal ikut Ustaz Zul tu, yang dia pergi Mekah naik motor tu. Bagaimana dia cerita ketika mana di belah Pakistan nak masuk masjid, tuan-tuan, dia nak masuk masjid untuk solat, benda yang pertama menjadi larangan ialah telefon. Bukan takut ambil gambar, tak, memang tak boleh bawa masuk telefon dalam masjid. Maka telefon kena tinggal kat luar. Dia pun balik letak telefon dalam kat bilik hotel, dia pun main balik masjid untuk semayang. Masa tu pun tak ada gangguan. Tapi tak salah tuan-tuan, tuan-tuan nak buat, cuma silentkan ataupun off sat. Off sat. Off, lepas tu habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus on terus tuan-tuan. Ustaz wirid dulu, tak apalah nak buat macam mana, time semayang pun jadilah. Terus on. Saya pernah ketika mana saya pergi satu kuliah di belah Telekom, tuan-tuan, belah Bagan. Habis semayang, tuan-tuan, dia habis kuliah Zuhur, naiklah pakat-pakat naik semayang di surau. Alhamdulillah, tuan-tuan, nampak kata dia pun jaga betul solat ni. Masanya petang solat memang tak minta telefon lah. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semua pegang handset. Kerana Alhamdulillah, kira habis mayang ni, dia review balik ataupun dia check balik apa yang terlepas masa solat tu, pegang handset semua. Tengah pakai kasut pegang handset, ada yang tengah duduk kat pintu pegang handset. Tak apalah, dah habis solat. Maksud time solat dia jaga betul-betul, tuan-tuan. Ni kita nak lawan godaan syaitan. Syaitan ni tipu daya dia cukup, dia akan guna tipu heloh dia, tuan-tuan, bukan main. Kadang-kadang dia gunakan tipu daya dia dengan apa? Dengan cara kebaikan yang kita nampak, aku buat kebaikan ni, tapi sebenarnya sesuatu yang dia ambil adalah sesuatu yang menyebabkan kita rugi di hari akhirat. Itulah syaitan, laknatullah. Sebab itu dengan ilmu lah kita nak lawan syaitan, dan kita tahu itulah tipu helah dia. Kemudian disebutkan lagi, dan syaitan sangat pandai memerangkap engkau, yakni dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan ataupun menggelincirkan niatmu. Syaitan suruh kita main majlis ilmu, hampir majlis ilmu, kita pun main, ni aku buat baik. Tapi bila main majlis ilmu, apa syaitan buat, tuan-tuan? Dia perbetulkan, ataupun bukan perbetulkan, dia persalahkan, dia perbengkokkan, ataupun kita gunakan istilah yang lebih mudah faham, tuan-tuan, dia tukar niat kita tadi. Nak main cantik dah, duduk dalam majlis ilmu, maka dekat sini dia kacau. Dia kata, alah, dengar apa majlis ilmu, tak payah duduk dengar pun tak apa. Allah, bukan nak beramal pun. Dia mula main. Duduk dalam majlis ilmu, dia mula main. Dia kacau hak ni, dia kacau hak nu. Saat-saat dia duk kacau dalam bentuk niat kita, saat-saat dia duk kacau dalam bentuk mata kita. Itu biasa, tuan ni. Kata-kata saya pun macam tu lah. Kadang masuk majlis ilmu ngantuk apa tu tak. Sebab ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Kan tenang, tuan-tuan, majlis ilmu ni tenang. Kan ulang lalu dah. Kalau tuan-tuan duduk kat rumah belum Jumaat, tuan-tuan duduk dah buat dah qailullah semua, buat dah, tuan-tuan. Dengar khutbah ngantuk juga. Sebab apa? Memang syaitan nak ganggu kat situ. Dia nak ganggu kita supaya kita tak dengar, supaya kita lalai, supaya kita ni buat kerja lain. Dan supaya kalau boleh tak main terus minta apa? Ada itu ada. Baik, tu bahayanya syaitan, laknatullah, dengan tipu daya dia, tuan-tuan. Kita kena belajar dalam ilmu tasawuf, belajar dalam ilmu akidah, belajar dalam ilmu ibadah. Sebab tu apabila kita mengaji, tuan-tuan, yang menjadi masalah, tuan-tuan, kadang-kadang hari ni kalau tuan-tuan mengaji dalam ilmu akidah, bubuh dalam poster ataupun banner siapa Dajjal. Tajuk dia
siapa Dajjal. Tuan-tuan rasa ramai dah ramai tuan orang nak dengar berkaitan dengan Dajjal itu siapa. Ramai, kadang-kadang penuh tuan, tajuk dia tu cukup terang bab Dajjal, ramai mai dengar. Tapi bila di poster ataupun di banner tulis hari ini majlis ilmu aqidah, tuan-tuan boleh bilang berapa ramai. Sedangkan yang lebih penting adalah aqidah berbanding Dajjal tu. Di akhir zaman, bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Dajjal dia akan datang kepada kita sebelum Nabi Isa AS. Dia bawa apa yang Nabi Isa bawa. Dia bawa apa yang Nabi Isa bawa. Maka Dajjal akan main dalam keadaan dia kata, Dajjal ni sendiri, apa keistimewaan Dajjal yang ada kepada Nabi Isa? Dajjal dia boleh hidupkan manusia. Dajjal. Kemudian Dajjal juga dalam keadaan boleh mencelakkan orang buta. Ini yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Ini keistimewaan Nabi Isa. Kita kenal Dajjal, tuan-tuan, tetapi kita tak kenal Allah. Maka rugilah kita bila kita kenal Dajjal. Oh, Dajjal macam ni, Dajjal macam ni. Katalah satu hari, katalah kitalah manusia yang berada di zaman itu, main Dajjal kepada kita, tiba-tiba boleh menghidupkan manusia, boleh mencelakkan manusia yang buta. Kita rasa, betul lah dia ni lah Nabi Isa. Ataupun dengan Dajjal dia mengaku dia Tuhan, betul lah dia ni Tuhan. Tapi orang yang mempelajari ilmu akidah, kita belajar sifat 20 apa? Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis. Bila mata kita tengok dia mengaku kata dia Tuhan, ingat tuan-tuan, itu bukan Tuhan. Sebab apa? Akal tak boleh nak fikir, mata tak boleh nak lihat, kemudian manusia tak boleh nak gambarkan bagaimana Allah. Kalau tiba-tiba dia mengaku kata dia Tuhan, itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Sebab mukhalafatuhu lil hawadis, memang manusia tak boleh tengok Allah Ta'ala di atas muka bumi. Nak tengok Allah Ta'ala bagaimana? Yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Akhirat je boleh. Ataupun Allah Ta'ala sebut faman kana yarju liqa' rabbi, siapa yang nak bertemu, mengharapkan pertemuan dengan Allah Rabbi Tuhannya, falyamal amalan salih. Atas dunia memang tak boleh. Yang penting ilmu Dajjal ke, yang penting ilmu berkaitan dengan ketauhidan. Tauhid penting kan. Maka syaitan kadang-kadang jamin kat situ lah. Dia kata, pilah hari ni cerita kuliah ceramah bab Dajjal ni, nak kenal Dajjal macam mana, kul akhirat nanti boleh tengok, ataupun kul akhir zaman nanti boleh kenal ke. Tuan-tuan tak ada kenal tu. Kenal Allah Ta'ala jadilah. Kenal Allah Ta'ala pun cukup dah. Menolak daripada kejahatan yang dibawa oleh makhluk dengan hanya kenal Allah. Cukup dah tu. Tapi kalau ada ruang, tiba-tiba hari ni ada masa, tak apalah, pilah ilmu akidah yang lain, majlis ilmu akidah yang lain jangan tinggal. Cuma hal tu diselitkan, tak apalah. Macam tuan-tuan kita mengaji dalam bab Nabi Isa AS nak turun di akhir zaman. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa AS manusia yang melawan dengan Dajjal? Hanya ilmu. Tuan-tuan tambahkan ilmu tuan-tuan di dada tuan-tuan. Sebab apa? Pernah Nabi Isa berdoa pada Allah dalam keadaan untuk jadi umat Nabi SAW. Maka ketika itu Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Isa AS. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan semula. Nabi Isa meninggal tak? Cuma diserupakan orang yang disalib itu dengan wajah Nabi Isa AS. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa pada umur Nabi Isa 33 tahun. Maka dalam keadaan tadi, di akhir zaman nanti Nabi Isa diturunkan dalam keadaan umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Isa sahaja yang akan bunuh Dajjal. Cukup itu ilmu dah.
Tapi kita tahu dengan apa yang kita nampak, yang kita belajar berkaitan dengan ilmu akidah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita perhabis ayat dan disebutkan lagi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka celaka bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmu dia. Kita katakan dengan istilah celaka, Imam Ghazali sebut ataupun diterjemahkan dengan istilah celaka, ataupun kita lebih gunakan istilah yang lebih kita mudah faham, rugilah sekali orang yang tak mencari ilmu sebab dia tak dapat ilmu. Rugi berkali-kali orang yang ada ilmu tetapi dia tak gunakan ilmu, tak manfaatkan ilmu, tak memberikan kebaikan dalam bentuk ilmu dia, sehingga dia tak ada apa-apa kebaikan. Sedangkan bila dia sampaikan ilmu, dia amalkan ilmu, maka pahala bagi dia banyak. Bila dia amal, orang lain amal, orang lain amal, orang lain amal, pahala bagi dia banyak. Tapi dia dapat ilmu, dia sengap kat situ, dia pun tak amal, beribu-ribu kali rugi, beribu-ribu kali binasa. Sebab sedangkan jalan dia nak masuk ke syurga mudah dah, tapi dia seronok tak mau cari jalan tu, dia nak guna jalan yang lain. Maka dekat sinilah Imam Ghazali sebut satu kali ataupun celaka kepada orang yang tak cari ilmu sebab dia tak dapat ilmu, beribu kali celaka kepada orang yang dapat ilmu tapi dia tak sebarkan ilmu, dia tak sampaikan ilmu, dia tak beramal dengan ilmu. Maka yang haknu humban neraka, yang alimun tadi lagi teruklah dihumban ke dalam neraka Allah wal'ayazubillah. Tuan-tuan, maka bila kita dapat ilmu, mau tak mau, ingat bahawa sesungguhnya kita cuba amal kepada diri kita, kemudian sampaikan kepada orang lain walau dengan satu kalimah, balighu anni walau bi ayah, atau walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan tuan-tuan, tak mau sampai kat jiran-jiran, sampai kat anak-anak kita, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita jadi daripada kalangan-kalangan orang yang diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah tuan-tuan, kita ambil sampai sekadar itu dulu untuk malam ni. Semoga Allah taala berikan kebaikan kepada kita, dan semoga Allah taala jadikan apa yang kita buat sebagai satu kebaikan yang membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh فيا فضل المستغفرين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.